Sesetengah individu beranggapan bahawa berhijrah ke negara baru dan mulakan kehidupan baru merupakan satu perkara yang sangat memujakan. Sebenarnya, banyak faktor yang menyumbang kepada pemikiran seperti ini. Antaranya adalah kerana sudah bosan dengan kehidupan yang sedia ada maupun ingin mencari kehidupan yang lebih selesa di negara lain. Namun begitu, menukar kerakyatan atau menjadi penduduk tetap di sesebuah negara asing bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, termasuk perbezaan budaya serta gaya hidup dalam sesebuah negara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat 10 negara yang paling popular yang menjadi pilihan para imigran. Teruskan menonton. Migrasi merupakan pergerakan, perpindahan atau penghijrahan penduduk dari tempat ke satu tempat yang lain, sama ada merentasi sepadan antarabangsa maupun sepadan negeri. Penghijrahan penduduk dilihat semakin penting pada masa kini kerana ia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi urbanisasi dan juga pembangunan sesebuah negara. Berdasarkan laporan dari OECD, aliran migrasi adalah stabil pada tahun 2018 dan 2019. Namun, berlaku penurunan secara mendadak dalam aliran migrasi pada tahun 2020. Perkara ini dipercayai berpunca daripada penularan COVID-19 yang memberi impak kepada ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berikut ialah senarai 10 negara anggota OECD yang menerima paling ramai pendatang termasuk warga asing yang berpindah ke negara itu serta mereka yang sudah berada di sana secara tetap. 10. Itali. Itali menerima 285,500 pendatang tetap pada tahun 2018, penurunan 5% daripada jumlah tahun sebelumnya, iaitu seramai 301,071 orang yang diserap ke negara itu. Itali juga menerima 53,440 permohonan suaka dari seluruh dunia pada tahun 2018, penurunan 58% daripada 126,560 orang yang diberikan suaka pada tahun 2017. 9. Kanada. Kanada merupakan salah satu negara paling mudah menerima imigran di dunia. Kanada menerima 321,045 pendatang pada tahun 2018, iaitu peningkatan 12% daripada tahun sebelumnya. Angka itu disokong oleh data Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang menunjukkan negara itu menerima lebih ramai pelarian pada tahun 2018 berbanding negara lain termasuk Amerika Syarikat. Selain daripada salah satu negara yang kaya dengan sumber minyak, Kanada turut menempatkan beberapa universiti terbaik di dunia. Walaupun Kanada terkenal sebagai negara aman dengan kadar jenayah yang rendah, namun para imigran perlu bersedia dengan kos sara hidup yang tinggi di negara itu. 8. Chile. Krisis ekonomi dan politik di Venezuela telah menjejaskan negara di seluruh Amerika Latin termasuk Chile yang menerima 339,350 pendatang baru pada tahun 2018, lonjakan 64% daripada 2017. Chile menerima 5,784 permohonan suaka pada tahun 2018, peningkatan 2% daripada 2017. 7. Turki. Turki merupakan negara yang telah menjadi tuan rumah bagi salah satu populasi pelarian Syria terbesar di dunia. Walau bagaimanapun, dilaporkan bahawa negara Turki telah mengetatkan sepadannya dengan Iran untuk menghalang gelombang pelarian Afghanistan daripada memasuki negara itu. Turki menerima 466,890 imigran pada tahun 2018, lonjakan 28% daripada jumlah yang diterima pada tahun 2017. 6. United Kingdom. United Kingdom menerima 486,452 pendatang ke negara itu pada tahun 2018. Menurut data, berlaku penurunan 6% daripada tahap yang diluluskan tahun sebelumnya. Imigran mempunyai alasan berbeza untuk berhijrah ke United Kingdom. Ada yang mencari suaka dan ada juga yang telah melarikan diri dari peperangan atau penganiayaan di negara asal mereka, selain mereka yang datang ke United Kingdom secara haram dengan harapan mencari lebih banyak peluang. 5. Korea Selatan. Negara Asia Timur, Korea Selatan pula menerima 495,079 imigran pada tahun 2018, peningkatan 9% daripada jumlah imigran yang diterimanya pada tahun sebelumnya. Korea Selatan juga menerima 16,147 permohonan suaka pada tahun 2018, lonjakan 62% daripada jumlah yang difailkan pada tahun 2017. Dengan gaya hidup mewah dan menarik, negara ini telah menjadi tumpuan untuk imigran. Ekonominya yang pelbagai juga menyebabkan peluang pekerjaan terbuka luas kepada pendatang baru. 4. Jepun. Jepun menerima 519,683 pendatang ke negara itu pada tahun 2018, peningkatan 9% daripada 2017 menurut data OECD. Bagi permohonan suaka pula, Jepun menerima 10,493 permohonan pada tahun 2018,
iaitu berlaku penurunan sebanyak 45% daripada jumlah permohonan yang diterima tahun sebelumnya. Pada April 2019, Tokyo melaksanakan pembaharuan imigresen dengan memperluaskan program visa untuk membolehkan lebih 345,000 pekerja baru berhijrah ke Jepun dalam tempoh 5 tahun berikutnya. Pekerja berkemahiran rendah akan dapat menetap di Jepun selama 5 tahun. Ketiga, Spanyol. Spanyol secara rasmi menerima 559,998 imigran ke negara itu pada tahun 2018. Peningkatan yang besar iaitu 23% daripada jumlah imigran yang diterima pada tahun 2017. Negara Eropah itu juga menerima 52,745 permohonan suaka individu ke negara itu, peningkatan 73% daripada tahun sebelumnya. Sebilangan besar permohonan datang dari seluruh Amerika Latin, termasuk Venezuela, Colombia, Honduras dan El Salvador. Kedua, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat secara rasmi menerima 1,096,611 pendatang ke negara itu pada tahun 2018, penurunan hampir 3% daripada tahun sebelumnya. Selain itu, negara itu juga menerima 254,300 permohonan daripada individu yang mendapatkan suaka pada tahun 2018, penurunan sebanyak 23% daripada 2017. Amerika Syarikat merupakan antara negara yang paling menjadi tumpuan imigran dan ramai juga yang berhasrat mahu menjadi penduduk tetap di sana. Negara yang berbilang budaya ini antara negara yang menempatkan banyak universiti-universiti terkemuka dunia selain memiliki sistem pendidikan yang baik. Selain itu, faktor ekonomi yang kukuh juga menjadi antara alasan kuat kenapa ramai yang menjadi imigran di Amerika Syarikat. 1. Jerman. Jerman menerima 1,383,580 pendatang baru ke negara itu pada tahun 2018 yang juga merupakan jumlah terbesar oleh mana-mana negara anggota OECD setakat ini. Bilangan pendatang baru yang tiba di negara itu pada tahun tersebut hanya kurang 438 berbanding pada tahun 2017, tetapi pengurangan yang ketara berbanding lebih 2 juta pendatang baru yang tiba di negara itu pada tahun 2015. Jerman juga menerima 161,930 permohonan daripada individu yang mencari suaka, penurunan kira-kira 2% dari tahun sebelumnya. Jerman turut menempatkan banyak universiti terbaik di dunia dengan tahap pendidikan yang tinggi dan ia juga termasuk negara dengan kadar jenayah yang rendah. Antara fakta menarik, Jerman adalah negara dengan kadar pengangguran paling rendah berbanding negara-negara Eropah yang lain. Jadi, tidak hairanlah Jerman menjadi negara pilihan bagi para imigran. Kesimpulannya, terdapat banyak sebab dan tujuan bagi seseorang imigran berhijrah. Mereka boleh dikategorikan dalam 2 kategori, iaitu migrasi sukarela dan migrasi secara terpaksa. Walaupun penghijrahan secara sukarela melibatkan pilihan individu atau kumpulan, penghijrahan paksa pula melibatkan persepsi paksaan terhadap kehendak. Orang yang terpaksa berpindah biasanya dipaksa oleh faktor politik, manakala penghijrahan secara sukarela biasanya atas sebab ekonomi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.